Okey, bertemu kembali. Kalau kita melihat kepada bajet 2022 ini, melihat kepada sudah pasti tumpuan yang harus diberikan iaitu soal pekerjaan. Kita melihat pandemik COVID-19 ini membawa kadar pengangguran kita meningkat pada ketika ini sekitar 4.7%, dan juga mungkin dengan pembukaan ekonomi kita melihat mungkin angka ini sedikit menurun dan sebagainya. Namun apakah penambahbaikan untuk bukan sahaja mewujudkan peluang pekerjaan, bukan sahaja membawa masuk pekerja-pekerja yang dibuang ini ke dalam industri ataupun ke dalam industri pekerjaan, sebaliknya pekerjaan yang diberikan itu adakah bersesuaian dan sebagainya. Ini ingin saya bincangkan saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, Ketua Ekonomi, Pakar Ekonomi pada ketika ini bersedia di talian pada ketika ini. Prof, Assalamualaikum. Bagaimana untuk kita melihat hujung bulan ini, 29 Oktober, belanjawan ataupun bajet 2022 ini, kalau aspek pekerjaan ini bukanlah setahun boleh kita selesaikan, lebih-lebih lagi selepas pandemik COVID-19. Mungkin tumpuan utama, quick wins dalam bajet 2022 yang perlu ada dalam aspek kita mengurangkan kadar pengangguran dan pada masa sama memastikan pekerja itu masuk dalam industri kepada pekerjaan yang bergaji mungkin lebih sedikit dan sebagainya. Ya, Najib. Pada pandangan saya, melihat bersituasi semasa keadaan yang berlaku di pasaran pekerjaan di luar sana, kita melihat bahawa kadar pengangguran apa yang berlaku sehingga kini tidak banyak berlaku perubahan, ya. Cuma kita jangkakan pada sukuan ketiga ini sehingga akhir September ini ada sedikit, kita jangkakan sedikit menurun berbanding dengan sukuan kedua yang lepas, ya. Ini hasil daripada apa yang telah dilaksanakan sebahagiannya oleh kerajaan untuk membuka kembali ekonomi. Jadi situasi ataupun prioritinya masih sama seperti 2021, kerana pada 2021 yang lepas, dalam belanjawan 2021 yang lepas, dalam bajet 2021 yang lepas, kita menyasarkan ataupun untuk memperbaiki keadaan pasaran buruh, dan salah satunya adalah mewujudkan peluang pekerjaan, ya, yang mana untuk salah satu strategi ini untuk mengurangkan kadar pengangguran. Tetapi pelaksanaan strategi itu terganggu disebabkan oleh PKP yang berlaku pada tahun ini. Penggangguan itu telah berterusan sehingga kini, dan kita pada tahun bajet belanjawan 2022 juga dengan mengambil situasi keadaan sekarang masih sama prioritinya, iaitu mewujudkan peluang kerjaan, memastikan rakyat mendapat pekerjaan dahulu sebelum perkara-perkara lain diutamakan. Kalau kita lihat, kalau kita nak utamakan contohnya isu upah dan gaji, isu upah dan gaji ini bersifat struktural, yang mana kita perlu tangani pekerjaan dahulu, dapatkan pekerjaan dahulu, lepas itu bila keadaan dah stabil baru kita bercerita, ya, kita mengambil inisiatif-inisiatif tertentu untuk memperbaiki keadaan gaji dan upah. Jadi prioriti masih sama, iaitu memastikan orang ada kerja pada 2022. Dari segi strateginya, ya Najib, strategi yang paling ampuh, strategi yang paling mampan, tidak ada strategi lain melainkan hanya membuka sektor ekonomi, memastikan bila sektor ekonomi dibuka, ekonomi beroperasi, aktiviti ekonomi beroperasi. Bila aktiviti ekonomi beroperasi, maka wujudlah peluang pekerjaan di luar sana, ya. Jadi bantuan kerajaan, sokongan kerajaan masih diperlukan dalam memastikan proses recovery ataupun proses penambahbaikan itu berlaku berterusan. Jadi yang utamanya adalah memastikan ekonomi dibuka agar peluang pekerjaan wujud di luar sana, Najib. Prof, kalau kita melihat kepada, saya nak membawa sedikit apa disentuh oleh Menteri Kewangan dalam ucapan di Invest Malaysia sebentar tadi, di mana beliau menyifatkan bahawa Malaysia kini sedang dalam transisi kepada ekonomi yang berasaskan inovasi dan juga pengetahuan. Justru pentingnya untuk pembangunan bakat masa hadapan yang lebih komprehensif. Ini adalah penting. Bagaimana kita melihat? Kerana kita sekarang sedang bercakap soal tempatkanlah pekerja kita dalam industri, kemudian 2023 dan ke atas apabila ekonomi sudah stabil, mungkin pulih sedikit, barulah kita cakap soal kenaikan gaji dan sebagainya. Adakah realiti kita pada ketika ini lari sedikit daripada apa yang ingin dilaksanakan, iaitu industri atau ekonomi yang berasaskan inovasi dan juga pengetahuan ini?
Strategi ataupun idea kerajaan ya, dasar-dasar berkaitan dengan ekonomi berpengetahuan dan inovasi ini, kalau kita lihat dulu, seingat saya semasa saya masih belajar untuk di universiti, kita dah bangkitkan isu K ekonomi, knowledge ekonomi ini. Tapi kita lihat pelaksanaannya dan kemajuannya entah ke mana, dan kita wujudkan kembali keadaan sekarang ini. Dari segi K ekonomi ini ataupun ekonomi yang berdasarkan pengetahuan ini bermaksud bahawa banyak inovasi dan banyak kalau kita terjemahkan kepada pasaran buruh, maksudnya banyak pekerjaan yang wujud bagi kategori yang berkemahiran tinggi ya, tapi itu tidak berlaku pada 5-6 tahun kebelakang ini, even pada masa sekarang ini pun. Jadi kalau kita cadangan untuk kembali kepada inovasi K ekonomi itu semua satu strategi yang baik, tapi kita kena faham bahawa kita tidak akan dapat melihat kesannya pada tahun hadapan. Dia memakan masa mungkin 2, 3, 4 tahun ke depan, tetapi usaha itu perlu bermula daripada sekarang. Yang utama sekali yang Najib adalah, bila kita cakap pasal ekonomi ini, adalah salah satunya adalah education ataupun sektor pendidikan itu sendiri. Kita ingin melihat bagaimana program-program yang ditawarkan di Persijap Pengajian Tinggi contohnya bersesuaian dengan apa yang diminta oleh industri, dan industri pula perlu bersedia untuk melakukan transformasi kepada ekonomi yang berintensifkan buruh, kepada intensifkan modal, ekonomi yang nilai rendah kepada yang bernilai tinggi. Jadi semua ini perlu diambil kira, dan masa yang sama juga kita perlu tekankan juga upskilling dan reskilling ni dalam bentuk latihan ni. Latihan ni perlu menjurus kepada dua pihak ya. Satu, pelatihan sekarang, nak memastikan latihan sekarang ni adalah bersesuaian dengan apa yang diperlukan dalam pasaran pekerjaan sekarang, dan masa yang sama kita perlu bersedia untuk melakukan latihan ataupun reskilling dan upskillingnya kepada permintaan masa hadapan, permintaan buruh yang masa hadapan, corak permintaan buruh yang masa hadapan yang lebih kompleks, dan landscape perubahan itu telah bermula. Jadi kita perlu bersedia dan perlu bergerak dah ke hadapan dengan apa yang akan berlaku dalam 5-6 tahun akan datang, Najib. Okey, Prof. Sekejap lagi kita sentuh tentang upskilling dan juga reskilling ini. Tapi sebelum itu, mismatching ini antara sistem pendidikan kita, apa yang kita hasilkan dan keluarkan, lahirkan daripada institusi pengajian kita dengan apa yang industri tawarkan dan sebagainya. Ini bukan isu baru, sudah banyak kali kita bincangkan, sudah lama pun berlaku. Bagaimana untuk kita, apa sebenarnya yang menghambat keharmonian ini boleh diwujudkan? Apa yang boleh dilakukan untuk memastikan bahawa industri faham sistem pendidikan juga faham industri. Jadinya barulah kita boleh melahirkan perkara yang ataupun individu ataupun modal insan yang kenalah dengan apa yang industri tawarkan dan juga apa yang di silibus yang kita tawarkan di peringkat universiti. Rancangan Malaysia ke-12 ya, Rajib, kita lihat ada satu perkataan dalam chapter 10 tu berkaitan dengan talent, pembangunan talent itu adalah realignment. Jajaran semula. Jajaran semula ni saya pegang kuat ya, kerana apa yang berlaku sekarang ni adalah mismatch ni, ketidakpadanan ni disebabkan oleh alignment yang lari. Kalau kita bawa kereta, alignment lari memang berbahaya pada kenderaan tersebut kan, sama dengan konsep ini. Jadi realignment ni perlu berlaku di kedua-dua pihak, Najib. Satu di pihak industri, kita faham bahawa industri sekarang ni adalah industri yang mana bersifat berintensifkan buruh, kurang kepada automation. Jadi mereka perlu bergerak ke hadapan, perlu beralih daripada yang berintensifkan buruh kepada berintensifkan modal dan yang bernilai tinggi. Apabila keadaan itu berlaku, barulah wujudnya lebih banyak peluang pekerjaan yang berkemahiran tinggi. Barulah banyaknya wujud peluang pekerjaan kepada graduan. Jadi itu satu pihak industri. Pihak kedua adalah pihak pendidikan, iaitu institusi ujian tinggi. Mereka perlu bercakap dan juga memastikan apa yang mereka keluarkan tidak dilambakkan dalam pasaran. Maksudnya apa yang mereka keluarkan perlulah seiring dengan perubahan industri tadi. Kalau katakan perubahan industri tadi akan berlaku 5 tahun ke hadapan, jadi institusi ujian tinggi ini telah bersedia. Apa 5 tahun ke hadapan, apa yang mereka nak keluarkan supaya kita memastikan peralihan industri itu disokong oleh
juga oleh peralihan yang berlaku dari sudut penawaran ataupun pihak institusi pengajian tinggi. Jadi kita mahu perkara itu berlaku, dan saya pegang kuat seperti saya beritahu tadi, realignment itu adalah kunci strategi kepada kejayaan ketidakpadanan pekerjaan ini. Okay. Kita nantikan realignment itu bukan sudah pastilah ini mengambil tempoh yang lama, namun setidaknya quick wins itu adalah dalam bajet 2022 nanti. Okey, upskilling, reskilling ini kita faham ini adalah kepentingan utama kita pada ketika ini supaya tenaga kerja yang dibuang dan sebagainya masuk ke dalam industri semula dengan skill kepakaran baharu mereka. Komplimenlah kepada apa yang kita nak menarik pelaburan dan sebagainya. Bagaimana pada pandangan Prof, tahap kesediaan bukan saja individu itu, majikan juga yang perlu memberikan mungkin upskilling tenaga kerja mereka dan sebagainya. Di mana tahap kesediaan pada ketika ini? Program mungkin ada, perlu diperbanyakkan lagi, namun tahap kesediaannya. Najib, kalau kita telusuri sebelum COVID pun lagi ya, 2-3 tempoh masa sebelum COVID, kita dapati bahawa perbelanjaan kepada latihan ini yang bersifat jangka masa pendek, iaitu reskilling, upskilling ini besar, Najib, kita belanjakan dalam ekonomi ya. Dan kita tahu bahawa syarikat ataupun pihak swasta juga mencarum caruman tertentu kepada pihak berwajib sebagai satu sumbangan dana masuk dalam satu tabung supaya mereka boleh gunakan untuk memberi latihan kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi apa yang loophole-nya yang kita nampak yang perlu diperbaiki dalam konteks ini, Najib, adalah kita nak memastikan bahawa apa program reskilling, upskilling yang ditawarkan oleh siapa-siapa saja di luar sana mestilah bersesuaian dengan kehendak industri. Ya, kita tak mahu kata ya, satu sudut memang perlu untuk memperbagaikan kemahiran pekerja, tetapi biarlah kepelbagaian itu relevan dalam konteks industri berkenaan. Jadi kita mahu kita beralih, Najib, bukan lagi supplier driven. Maksudnya kalau sekarang kebelakangan ini banyaknya training providers yang driven menggerakkan reskilling upskilling ini. Kita mahu sekarang industry driven pula. Jadi kita nak memastikan bahawa apa yang pekerja mendapat latihan itu bersesuaian dengan pekerjaan mereka sekarang, dan dalam masa yang sama juga kita mahukan future pekerja ini, pekerja masa depan dan pekerja sekarang ini juga bersedia dengan kemahiran-kemahiran baharu di masa hadapan yang dia perlukan. Jadi kedua-duanya itu perlu melengkapi. Maksudnya upskilling, reskilling untuk keperluan sekarang dan juga keperluan masa hadapan. Dan ia perlulah sebahagian besarnya dan majoritinya adalah industry driven latihan. Ya, industry driven latihan inilah yang kita ingin melihat tahap kesediaan industri kita. Tadi kita Prof, kalau kita melihat sekarang ini mereka menggaji mungkin pekerja separa mahir dan sebagainya, adakah mereka ini bersedia? Kerana mungkin pada mereka melihat kepada menggaji pekerja separa mahir ini, mereka sudah cukup selesa dalam keadaan semasa dan sebagainya. Perlu ditambah baik di masa hadapan, mungkin melibatkan sedikit kos dan sebagainya. Adakah industri kita, tidak semua, namun sebahagian besar industri kita bersedia untuk melatih, untuk mengambil pekerja-pekerja lebih berkemahiran di masa hadapan? Pada pandangan saya optimis yang mana di masa hadapan seperti mana hujah saya di awal tadi, iaitu industri perlu beralih kepada industri yang berasaskan buruh, kepada industri berasaskan teknologi di masa depan, supaya nilai ditambah yang dicipta, gaji yang diberikan pekerja lebih mahal, ya, lebih tinggi. Jadi kita mahukan itu yang kita mahukan. Jadi bergerak ke hadapan apabila industri telah berubah kepada keadaan tersebut, dalam masa yang sama ini akan menarik kepada permintaan ke atas latihan reskilling dan upskilling ini yang menuju ke arah yang berkemahiran tinggi tadi. Pada ketika ini memang kita nampak seolah-olah inisiatif ataupun prioriti kepada latihan kepada sebahagian majikan, kepada sebahagian industri mungkin tidak menarik, kerana mereka menjalankan perniagaan ataupun organisasi ataupun ekonomi mereka berintensifkan buruh. Jadi mereka bergantung kepada kos buruh yang murah, terutamanya pekerja asing. Jadi tidak perlukan sangat kepada reskilling upskilling, tetapi kita perlu ingat bahawa jika dasar kita, arah tuju kita ke arah ekonomi bernilai tinggi tadi, kepada automasi dan juga teknologi tadi, maka
pada pandangan saya, majikan sekarang industri perlu bersedia untuk bergerak ke arah tersebut, kerana di masa hadapan jika mereka masih lagi berada pada keadaan sekarang, Najib, dengan mengambil kira perdagangan antarabangsa nanti akan ada RECP nanti, Regional Competitive Economic Partnership, partner comprehensive economic partnership tu nanti, kita bimbang mereka ini yang masih lagi tak mahu berubah akan terus ketinggalan. Okey, holistic approach lah, kita perlu melihat kepada pihak industri, dasar kerajaan dan juga tenaga kerja itu sendiri. Terima kasih Prof kerana bersama kami pada jam ini. Kita akan terus membincangkan perkara ini kerana melihat topik tentang soal pekerjaan nambahbaik tenaga kerja kita ini adalah mengambil masa tempoh yang lama, dan ini adalah penambahbaikan yang melibatkan perubahan dasar yang holistik, orang kata. Dan juga kita melihat mungkin bajet 2022 ini sudah pasti akan memberikan tumpuan kepada perkara ini, kerana tahap pengangguran kita pada ketika ini sekitar 4.7%. Mereka ini perlu dimasukkan kembali ke dalam sektor pekerjaan, dan sektor pekerjaan ataupun pekerjaan yang bagaimana, itu persoalan yang kita tinggalkan. Kita berdasarkan kepada dasar-dasar bagaimana kita menaik pelaburan, apakah pekerjaan baru yang akan dicetuskan, diwujudkan dalam industri. Ini semua kita akan rungkaikan dari masa ke masa. Baik, sekian saja untuk jam ini. Saya Najib Arif. Anda boleh saksikan rangkuman ini di laman web kami astroawang.com. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Assalamualaikum.